Dan seterusnya pada pagi ini di studio, kami nak berkongsi pada anda berkenaan puisi bangkit cinta terhadap negara. Jadi hari ini tanpa buang masa, kerana perkongsian ini kita nak berikan maklumat kepada anda semua berkenaan dengan puisi ini. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Datuk Dr. Rizwan Ibrahim selaku Presiden Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai pemuisi lah ya. Datuk, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, puisi ni kalau kita kat sekolah dulu ada belajar, tapi sama ada kita benar-benar memahami apa itu puisi sebenarnya, itu persoalannya, Datuk. Jadi saya yakin kalau Datuk boleh kongsikan sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan puisi ini yang bertajuk Bangkit Cinta Terhadap Negara, mungkin Datuk boleh kongsikan terlebih dahulu apa itu sebenarnya puisi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini tidak asing daripada masyarakat Malaysia ini, terutamanya orang Melayu. Ya, kita pernah mendengar pantun, gurindam, ya, syair dan sebagainya. Itu merupakan puisi. Puisi tergolong pada dua jenis, iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden. Puisi tradisional termasuklah syair, gurindam dan sebagainya. Manakala puisi moden ialah sajak. Baik, tafsiran puisi ini telah digarapkan oleh sarjana barat Coleridge, menyatakan bahawa puisi itu adalah kata-kata yang terbaik dan susunan yang terbaik. So, maknanya pemilihan kata-kata dalam puisi itu untuk menggambarkan sesuatu yang supaya ianya dapat dirasai, ya, dan dibaca oleh pembaca dengan lebih berkesan. Ya. Dengan hanya beberapa rangkap puisi boleh menggambarkan keadaan keseluruhan tema yang diperkatakan. Baik. Dan mengikut Muhammad Haji Saleh, puisi juga adalah membijaksanakan. Maknanya dengan membaca puisi, pembaca itu akan merasai lebih bijaksana, ya, melalui output, ya, yang dibaca itu. Ya, sebab kalau kita menghayati baik-baik puisi ini, perkataannya itu ringkas saja, tetapi maksudnya cukup mendalam, dan jika dibedah setiap baris itu akan membawa maksud yang tersendiri dengan rima-rima yang begitu cantik sekali, dengan metafora yang diberikan itu, terutamanya menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang cukup indah bahasanya, ya, Datuk. Jadi bagaimana kalau kita boleh kaitkan puisi ini dengan untuk kita mewujudkan perasaan cinta terhadap negara itu, Datuk? Baik, puisi ini boleh disalurkan kepada pelbagai keadaan, dan termasuklah kecintaan kepada negara. Dan peranan puisi ini amat berkesan, amat luas, terutama bermula dari tahun 1950-an lagi, di mana beberapa orang pemuisi telah mencipta puisi untuk meniupkan semangat kebangsaan, meniupkan semangat kemerdekaan, meniupkan semangat kecintaan kepada negara. Misalnya puisi-puisi daripada Tongkat Warren, ya, Awam Il Sarkam, Masuri SN, Abdul Ghani Rakambul, Abdullah Ghani, ya, Malim Anwar, A.S. Amin, Nur S.I. dan A. Samad Said, semuanya memperkatakan tentang pentingnya kemerdekaan negara dan begitu juga kecintaan kepada negara. Jadi dengan puisi inilah telah membangkit semangat untuk kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dulu. Dan begitu juga dalam setelah kita merdeka, puisi mengambil peranan, ya, untuk meniupkan semangat kecintaan kita kepada negara yang kita cintai. Pada pandangan Datuk sendiri, bagaimana penghayatan puisi ini dalam kalangan anak muda sekarang ni? Ya, melalui pengalaman saya, kita dapati trend terbaru, anak muda ini meminati puisi. Sebab kita telah mengolahnya dalam bentuk yang digemari oleh anak muda. Sebagai contohnya, pemuisi sejak ditubuhkan, kami telah mengadakan sayembara deklamasi puisi artistik yang berbeza dengan sayembara puisi yang lain. Puisi artistik dia mengandungi elemen-elemen yang lebih advance, modern, berbentuk theatrical dan musical, menggunakan prop, menggunakan muzik dan sebagainya. Ini mendatangkan minat
di kalangan anak muda. Sebab itu kita mengadakan pertandingan pada setiap tahun. Di kalangan terdapat sambutan yang cukup baik di kalangan anak muda yang menyertai pertandingan tersebut. Dan untuk makluman semua, pada hari Jumaat ini 22 hari bulan September, kita akan adakan sayembara deklamasi puisi artistik Hari Malaysia yang keempat dan juga sayembara deklamasi puisi sektor korporat yang pertama kali diperkenalkan. Dan sayembara ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Tan Sri Datuk Haji Muhammad Rizam bin Tengku Abdul Aziz, iaitu Tengku Temenggung Kelantan, yang akan berangkat dan merasmikan sayembara tersebut. Okey, baik. Apa antara perkara yang dilaksanakan oleh Persatuan Pemuisi untuk memastikan agar puisi ini sentiasa dikenali, sentiasa dihargai oleh masyarakat? Aktiviti kami sebenarnya banyak selain daripada sayembara ini, kami mengadakan baru lepas minggu lepas kami mengadakan konvensyen pemuisi sedunia, di mana ia dihadiri oleh lebih 200 orang daripada 6 buah negara, dan mendapat sambutan yang cukup baik. Dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah hadir merasmikan acara tersebut. Selain daripada itu, kami telah mengadakan beberapa acara seperti pembacaan puisi, bengkel, forum, majalah jurnal pemuisi, buku-buku, antologi puisi, kumpulan puisi dan sebagainya. Jadi pendek kata, kegiatan kami ialah untuk golongan pemuisi tanah air, dan termasuk juga luar negara yang turut sama dalam menyertai kerabat pemuisi sedunia. Siapa sebenarnya ahli-ahli yang ada dalam pemuisi? Penaung kami ialah Tan Sri Hamad Kamapiah Cik Osman. Kemudian penasihat kami terdiri daripada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Awang Sarian, kemudian Sastrawan Negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Saleh, Sastrawan Negara Zurina Hassan, Sastrawan Negara Anwar Ridwan, dan juga Sastrawan Negara Dr. Siti Zainun Ismail. Jadi kumpulan kami ini peringkat nasional, dianggotai oleh pemusi-pemusi daripada seluruh negara. Jadi berbalik kepada sayembara tadi, saya menjemput semua peminat-peminat puisi, para sastrawan untuk hadir pada 22 hari bulan di Balai Budaya Tun Said Nasir, kerana sayembara itu akan diadakan di situ bermula pada pukul 8 malam 22 hari bulan. Satu hari sajalah sayembara? Ya, satu hari saja. Okey, berapa kapasiti yang boleh dimuatkan di dalam situ? Antara 300 ke 500 orang. Oh, okey. Masuk kena ada pendaftaran ke? Boleh ada datang? Pendaftaran, tapi percuma lah. Percuma? Dan kami juga sediakan makan minum lah. Jadi perlu datang untuk anda yang minati. Ini kami kongsi pada anda sayembara deklamasi puisi artistik bersempena dengan Hari Malaysia. Percuma saja kalau anda berminat untuk melihat bagaimana sebenarnya puisi ini sudah pun diolah lebih kena dengan selera dan juga tekak anak-anak moden sekarang ni, Datuk kalau dulu, kalau puisinya, saya ingat lagi masa kat sekolah, kalau pertandingan ni gitu je lah, seorang deklamasi puisi ke syair. Tapi sekarang ni dah moden betul ada lakonan saja. Dia masuk unsur-unsur teatrikal dan musikal. Dan untuk makluman juga, hari Jumaat ini merupakan sayembara di peringkat akhir kebangsaan. Maksudnya sebelum ini sudah ada pertandingan di peringkat negeri. Johan-johan di peringkat negeri itu dipertandingkan di peringkat akhir ini, akhir kebangsaan. Dan begitu juga sektor korporat, ini pertama kali diadakan, yang terdiri daripada golongan korporat. Jadi ini menunjukkan bahawa puisi ini bukan untuk kalangan orang puisi saja, orang sastra saja, tetapi telah diminati oleh semua anggota masyarakat, termasuk ahli korporat. Yalah, sebab kadang puisi ini datang ataupun lahir daripada pengalaman sendiri kan, yang ingin berkarya, ingin meluahkan perasaan. Kadang-kadang nak bercerita dengan orang tu berat sedikit kan, tapi apabila melalui penulisan ini dan disampaikan dengan bentuk ayat-ayat yang begitu puitis sekali menerusi puisi-puisi ini, memang cantik sebenarnya. Jadi jangan lupa sama-sama hadirkan diri anda pada 22 September ini, Jumaat untuk sama-sama menyaksikan sayembara yang akan dipentaskan untuk anda semua. Untuk tambahan sikit saja, ini dianjurkan
oleh pemusi dan UNW Holding. I see. Itu bukan orang sastra, tapi orang korporat ya. UNW Holding dengan kerjasama dengan Bahasa dan Pustaka dan juga Motek. Okey, dan kita ucapkan Datuk mewakili pemuisi sendiri untuk melaksanakan program-program seperti ini, berkolaborasi dengan syarikat korporat bukan mudah sebenarnya, untuk melahirkan minat dan juga menterjemahkan puisi ini dan membangkitkan cinta kita terhadap negara. Terima kasih Datuk sebab hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan puisi Bangkit Cinta Terhadap Negara. Okey, seterusnya